Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala khatamil anbiya'i wal mursalin. Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Pada kali ini kita akan meneruskan perbincangan kita sebelum kita nak balik kepada matan teks Syarhus Sunnah. Setelah mana kita mengenal manhaj atau metodologi golongan yang menyeleweng ataupun bercanggah dengan ahli sunnah wal jamaah dalam memahami sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, maka wajarlah untuk kita pergi kepada prinsip-prinsip utama atau dasar-dasar agung yang mendasari metodologi ahli sunnah wal jamaah dalam mengisbatkan atau mengimani dan beriman dengan nas-nas yang berkaitan dengan sifat Allah Subhanahu wa taala. Yang pertamanya, kita kena faham bahawa kita boleh bahawa apa ni pembahagian atau susun atur kaedah atau disebut usul atau disebut macam-macam lah penamaan itu, disebut al-qawaid, ada disebut sebagai al-usul. Semuanya adalah dari segi susunan adalah ijtihad daripada kalangan para ulama. Maknanya bukan nas Nabi bagi tahu kepada kita atau ada ulama salah sebut ya prinsip beriman dengan nama-nama Allah ini pertama 1, 2, 3, bukan macam itu ya. Sama juga macam semua hukum hakam syarak, tidak ada bezanya. Kalau kita kata rukun solat 13 perkara, adakah di sana ada nas dalam hadis Nabi sebut rukun solat 13 atau 14 atau 15 atau 17 atau 18? Tidak ada. Ya. Tidak ada juga perkataan sahabat atau tabi'in. Tetapi ulama memperolehinya daripada istiqra', daripada mereka menelusuri, menghitung, mencari satu-satu dalil. Lalu dilakukan pengkategorian. Mana yang perbuatan ini kalau ditinggal, maka datang nas mengatakan bahawa menyebabkan salat tidak valid, tidak sah. Mana perbuatan yang kalau ditinggalkan, datang nas menunjukkan walaupun ditinggalkan tetap menjadi sah. Maka akhirnya dirumuskan rukun salat itu 13 atau 5 ataupun 17 atau 18 dalam mazhab Syafi'i. Ya. Jadi demikian juga ya. Faedah yang kita nak bincang ni ialah hasil penelitian at-tatabbu' wal istiqra' dia panggil. Ya. Proses yang dilakukan secara induktif. Penelitian terhadap nas secara juz'i, kemudian dikeluarkan daripadanya hukum kulli. Penelitian terhadap perkara yang bersifat juz'i, perkara yang bersifat particulars, untuk dikeluarkan, untuk dibina daripadanya hukum hakam yang bersifat kulli, yang bersifat universal. Jadi sebab itu mungkin kalau kita tengok ada ulama yang mengarang kitab-kitab yang khusus tentang, dia ada cara pembahagian yang sedikit berbeza, tetapi walau bagaimanapun isi kandungannya sama. Cara susun itu mungkin berbeza, cara pembahagian itu mungkin berbeza, tetapi isinya, ingredientnya adalah sama. Macam kalau kita kata orang buat kuih samprit, ada yang guna acuan bunga, ada yang guna acuan panjang yang berjalok-jalok itu, ya. Tapi ingredient untuk buat kuih itu sama. Ada orang bila dia buat bunga tu dia tarik bunga tinggi, ada orang dia tarik panjang, ada orang tarik pendek, ada yang buat bunga rendah, ya. Tetapi the ingredient is same. The ingredient are same. The ingredients are same. Okay. Jadi apa yang kita akan bahaskan di sini, kita kata berdasarkan pandangan sebahagian ulama
yang telah melakukan at-tatabbu' wal istiqra'. Dia kata, dalam kita nak beriman dengan sifat Allah Subhanahu wa taala ini, dia ada dua persoalan yang muncul. Yang pertama adalah soalan limadha, why? Kenapa ahli sunnah wal jamaah berbeza dengan kelompok-kelompok yang menyimpang yang kita dah bincang sebelum ni? Kenapa ahli sunnah wal jamaah beriman dengan sifat-sifat ini? Why? Bahkan mereka melihat ini adalah salah satu daripada esensi keutamaan dalam beriman dengan Allah Ta'ala ialah beriman dengan sifat-sifat ini. Kenapa? Kenapa mesti beriman dengan sifat-sifat Allah Ta'ala? Mengikut kesesuaian nas. Ya? Yang kedua soalan, kalau kita dah jawab soalan yang pertama, kita akan datang persoalan yang kedua. Bagaimana pula cara nak beriman itu bagaimana? Supaya kita berbeza dengan kelompok-kelompok yang menyimpang daripada ajaran Islam yang murni. Jadi, usul yang terbina daripada dua soalan ini, kita ada dua kategori besar. Yang pertama ialah al-usulul lati yaqumu 'alaiha aslul itsbati lil asma'i was sifat. Prinsip-prinsip utama yang berdiri di atasnya asas penetapan nama-nama dan sifat-sifat Allah. Usul-usul yang menjawab kenapa kita kena beriman dengan sifat-sifat dan nama-nama Allah. Dan usul yang kedua ialah al-usulul lati taqumu 'alaiha manhajiyatul itsbat. Prinsip-prinsip yang memandu, yang membina metodologi. Bagaimana cara yang sewajarnya, cara yang betul untuk kita beriman dengan nama-nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Jadi dalam kelas ini kita nak pergi kepada usul yang kategori yang pertama. Menjawab kenapa kita kena beriman dengan nama-nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Ada 4 sebab. Kita boleh kata 4 sebab. Ya, kenapa beriman dengan Allah tidak sah, tidak valid, melainkan kita beriman dengan nama-nama dan sifat Allah. Ada 4 sebab. 4 main reasons. Yang pertama, bahawa al-wujudul khariji innama yatahaqqaqu bis-sifat ats-thubutiyah. Yang pertama sekali, wujud hakiki, wujud khariji, wujud yang bersifat extra mental concrete existence, hanya boleh berlaku dengan adanya sifat yang hakiki bagi sesuatu benda. Bahasa mudahnya, benda yang tak ada sifat, apapun yang tak ada sifat adalah tak ada. Sesuatu yang ada secara realiti, secara hakiki, memang dia ada, dia mesti ada sifat. Dan ini persoalan kita panggil masalah ontologi. Ontologi berkaitan dengan ontologi, berkaitan dengan masalah kewujudan. Dan Ibn Taymiyah rahimahullah ta'ala, Syekhul Islam, amat menitik beratkan, amat memberi penekanan tentang masalah ini. Ya? Masalah konsep wujud. Apakah wujud yang sebenarnya? Secara asasnya kita tidak menafikan kalimah wujud, perkataan wujud. Digunakan pada 4 peringkat ataupun 4 keadaan. Sesuatu itu boleh dikatakan wujud. Ada yang disebut sebagai al-wujud al-rasmi. Wujud pada lakaran, pada tulisan, pada lukisan.
Seperti kalau kita tulis nama saya ditulis Muhammad Asri. Ditulis Muhammad Asri sedang mengajar. Ya. Maka di sini kita ada tulisan. Ya. Kemudian kita ada al-wujudul lafzi, sebutan. Menyebut, macam saya sebut nama saya tadi lah. Ya. Menyebut sesuatu. Kita kata kalimah api. Api, kita sebut api. Kita tulis perkataan atau kita lukis gambar api, kemudian kita sebut api. Ini api. Dia panggil al-wujudul lafzi, wujud sebutan. Kemudian kita ada degree yang selanjutnya al-wujudul zihni. Al-wujud al-zihni, wujud minda. Iaitulah kefahaman tentang makna kalimah api yang ada dalam minda kita. Dan yang tertinggi wujud ialah wujud al-wujudul khariji. Wujud luaran, wujud pada hakikat, pada realitas. Iaitulah api yang memang duk ada dekat, yang duk menyala dekat dapur gas kita. So api yang betul-betul api, yang betul-betul ada, ialah api yang kita bila kita petik dapur gas keluar api, menyala api. Inilah api yang betul-betul ada, yang boleh membakar, yang ada habanya, boleh menghangatkan, boleh memasak, boleh memanggang. Inilah api. Adapun api yang wujud dalam minda kita, iaitulah makna kalimah api yang kita faham. Yang sekadar bila orang sebut, tolong hidupkan api di dapur, kita faham makna tujuan dia nak hidupkan api itu apa maksud. Yang ini namanya al-wujudul zihni. Dia adalah konsep yang bersifat kulli, bersifat universal. Yang mana perkataan api ini boleh merujuk kepada api di dapur gas rumah kita, api yang dinyalakan orang dalam hutan untuk camping, ya, api yang dinyalakan di dapur arang sebuah kedai. Ini semua adalah api belakang. Perkataan api ini boleh kita sebut. Kemudian kita sebut nama api yang sesuai. Dan kita lukis dan kita tulis kataan api itu mewakili semua benda api ini. Tetapi api yang betul-betul wujud ialah api yang bernyala di dapur gas kita atau di dapur arang orang itu atau dalam hutan orang yang sedang berkemping menyalakan api. Dan kesemua api itu adalah api yang berbeza. Walaupun kandungannya sama, ada oksigen, ada hidrogen. Ya, tapi api itu setiap api ada oksigennya sendiri, hidrogennya sendiri, ada kandungannya sendiri, menghasilkan karbonnya sendiri. Ya. Yang berbeza. So ini kita panggil wujud al-khariji. Wujud yang hakiki. Manusia. Kalimah manusia. Kalimah manusia adalah perkataan konsep yang bersifat universal. Yang kalimah ini boleh digunakan untuk merujuk kepada Muhammad Asri, merujuk kepada Zaid, merujuk kepada Ali, merujuk kepada John, merujuk kepada Suzanne, merujuk kepada Ah Chong, merujuk kepada macam-macam orang daripada pelbagai bangsa. Yang mereka semua ni digabungkan pada satu konsep yang tersemat dalam minda namanya manusia, disebut di lisan dengan manusia, ditulis di atas kertas dengan nama manusia. Ya. Tetapi kalimah manusia itu sendiri tidak ada pada wujud realiti. Ya. Kalau kita kata tolong tunjukkan saya manusia, kita mungkin tunjuk kepada saya atau pada diri saya sendiri. Tetapi adakah ini manusia? Ini adalah individu tertentu yang berbeza dengan individu B, individu C. Tapi kalimah manusia itu sendiri tidak ada kewujudan.
Dia tidak ada tempat, tidak ada masa, tidak ada sifat. Dia adalah konsep yang tersemat dalam minda yang akal kita, akal kita manusia ni, apa makna kita ni berakal? Di antaranya ialah akal ini fungsinya dia melihat benda-benda yang bersifat partikular, benda-benda yang bersifat spesifik. Dia melihat api, berbagai jenis api. Dia melihat lampu, pelbagai jenis lampu. Dia melihat orang, macam-macam jenis orang. Akhirnya akal akan membentuk satu daripada pengalaman ini yang diperoleh daripada panca indera berdasarkan konteks yang kita dapat. Mata melihat, telinga mendengar, hidung menghidu, lidah merasa, tangan menyentuh. Ya, panca indera ini bila dia konteks, dia berhubungan dengan sesuatu benda yang bersifat partikular, dia akan menyalurkan maklumat kepada akal. Dan akal akan membentuk konsep. Ya, akan membentuk konsep. Konsep ini bersifat universal. Konsep ini bersifat universal. Ya, difahami. Tetapi dia tidak ada pada alam nyata. Alam nyata itu adalah benda yang partikular. Ya? Dan konsep itu boleh disebut, boleh ditulis, boleh dilukis. Ya. Tetapi yang wujud hakiki, yang realiti ialah wujud al-wujudul khariji, wujud luar minda daripada. Wujud yang betul-betul wujud. Dan wujud yang sebetul-betul wujud mestilah mempunyai apa yang kita sebutkan sebagai sifat. Dia mesti ada sifat, dia mesti ada kaifiyat. Kan? Dia mesti ada kaifiyat, dia mesti ada sifat. Ada dia punya tempatnya, masanya, ya, bentuknya, ya, kedudukannya. Dia mesti ada ini. Ya. Barulah benda itu dianggap wujud. Soalan mudah. Kalau satu orang dia habaq dekat kita. Saya ada sebuah kereta. Dia main habaq kita, saya ada sebuah kereta. Apakah soalan yang kita akan tanya tentang untuk kita nak pastikan sungguh ke dia ada kereta? Atau dia nak cong kita, dia nak scam kita? Sama ada kita tanya jenis kereta, di mana kereta itu, apa warnanya, apa sifat-sifat kereta. Maka kalau dia boleh jawab, kereta saya jenis sekian, keluaran daripada syarikat sekian, warnanya sekian, sekarang saya parking di seberang jalan, mari saya tunjuk, itu kereta saya. Ia boleh ditunjuk, diisyaratkan, itu di sana ada tempatnya. Ini semua adalah ciri-ciri khasais al-wujudul haqiqi, wujud hakiki. Wujud yang nyata, yang realiti. Adapun kalau dia kata, saya ada sebuah kereta. Warna apa? Kereta saya tidak ada warna. Kereta saya tidak ada saiz. Kereta saya tidak bertempat. Kereta saya tidak dilingkungi masa. Kereta saya tidak ada pembuat. Tidak ada pengeluar, tidak ada jenama. Tidak ada, tidak ada. Semua sifat yang sepatutnya ada pada sebuah kereta yang realiti, tidak ada. Makna kata, dia ni hanya berangan. Mak Jenin pun tak teruk macam dia. Mak Jenin pun dia berangan ada kereta spesifik yang dia boleh sebut. Dia berangan nak kereta Lamborghini ke, kereta apa ke. Yang ni lebih teruk daripada orang berangan. Tak ada apa. Sebab itulah ulama salah sebut, perumpamaan Jahmiyah adalah seperti seorang mendakwa kata, di rumah saya ada sebatang kurma, pokok nakhlah, pokok kurma, pokok tamar. Lalu ditanya, kurma kamu ada batang? Tak ada. Kurma kamu ada pelepah? Tak ada. Ada daun? Tak ada. Ada tangkai? Tandan? Tak ada. Ada buah? Tak ada. Apa pun tak ada. Di dalam rumah,
Tak, bukan di dalam rumah. Di luar rumah tidak. Di tengah, di kiri, di kanan, semua tidak. So apa makna? Hakikatnya dia tidak ada pokok kurma. Itu hanya khayalan minda dia saja. Imajinasi. Jadi bila kita kata Tuhan wujud, daripada kefahaman ini, bila disebut Allah mawjud, Allah itu memang ada. Adanya yang mana? Ya. Apa semua benda yang wujud, kita, meja, kerusi kita yang ada sekarang ni, lampu saya, mikrofon, laptop saya, semua ni tuan-tuan dan perempuan, yang wujud ini, semuanya kita ini diwujudkan oleh Allah, dicipta oleh Allah. Ya. Kita dulu tidak ada, tak wujud. Kita tidak ada, tak pernah wujud. Ya. Bahkan mak pak kita pun tak pernah terbayang kita. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. Apakah tidak sampai lagi kepada manusia bahawa dia satu masa dulu bukan sesuatu yang disebut pun. Jangan kata ada, sebut pun tidak. Orang tak pernah terbayang pun kewujudan kita. Ya? Tiba-tiba Tuhan jadikan. Keluar kita main ke dunia ini dengan rupa kita, dengan sifat kita, dengan sebagainya. Ya. Jadi kalau Tuhan yang mencipta kita, tentulah dia lebih utama untuk ada. Kalau dia tak ada, macam mana kita ada? Logik akal mengatakan faqidu syai' la yu'tih. Orang yang tidak ada sesuatu dia tak boleh bagi. Ya? Orang jahil tak boleh mendidik orang lain untuk menjadi berilmu dengan sendirinya. Ya? Mungkin dia boleh hantar orang tu pergi belajar dengan guru yang lain. Ya, tapi bukan dia sendiri boleh ajak orang tu, tak mungkin. Ya? Yang tidak ada, mana mungkin boleh mengadakan. Dan akal kita logiknya mengatakan wahibul kamal aula bil kamal, yang menganugerahkan kesempurnaan kepada sesuatu, maka dia lebih utama bersifat dengan kesempurnaan tersebut. Ya. Jadi kalau kita wujud kerana diwujudkan oleh Allah, dicipta oleh Allah, diberi bentuk oleh Allah, tentulah Allah itu lebih utama. Sepatutnya dialah yang wujud yang hakiki, yang tidak pernah lekang daripada wujud. Yang wujudnya adalah bersifat wajib. Wajib di sini wajib pada akal. Yakni tak mungkin tidak ada. Kena sentiasa ada. Kewujudannya tidak pernah didahului oleh tidak ada, tidak dirintangi dengan kehilangan, dan tidak akan disudahi dengan kemusnahan. Dia kekal ada. Dialah Al-Hayyul Qayyum. Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi kalau Allah itu memang wujudnya hakiki, wujudnya wujud realiti, memang dia ada sungguh, maka tentulah dia bersifat dengan sifat ada. Sifat ada maknanya dia ada sifat yang spesifik. Sifat mendengar, melihat. Ya. Kita boleh isyaratkan. Kalau kita kata Allah itu ada, di mana dia? Fis sama'. Aamintum man fis sama'i an yakhsifa bikumul arda fa idza hiya tamur. Ya. Kita boleh isyaratkan. Nabi sebut Allahumma hal ballaght. Nabi sebut Allahumma syahad. Ya Allah, saksikanlah. Ya. Boleh diisyaratkan arah di mana Tuhan itu ada. Kalau ada, di mana dia? Boleh ditanya aina Allah, di mana Allah? Fis sama'. Ya.
Maka ini sifat yang mesti ada bagi benda yang ada. Eh? Jikalau awak nafikan, maka dia tidak ada. Ya? Maka sebab itu dia berkata Jahmiyah tadi, hakikatnya dia tidak mensifatkan Tuhan dengan sesuatu. Dia tidak menyifatkan Tuhan dengan wujud, the beingness. Ya? Lepas tu Jaham disebut, dia kata Tuhan, God has no beingness. Tidak ada keadaan, tidak ada kewujudan, tidak ada keadaan. Bukan keadaan, keadaan. Dia tidak ada keadaan. Tuhan itu tidak ada. Tidak ada. Dia la syai. Dia adalah not something. Dia tidak ada. Ya, itu. Jadi ini masalah golongan ahli kalam. Jadi ini di antara hujah yang sangat kuat yang digasak oleh ahli sunnah wal jamaah kepada golongan Jahmiyah. Ya. Akhirnya golongan Jahmiyah mendatangkan satu prinsip yang sangat pelik. Dia berkata ada benda yang wujud tapi dia tidak ada ciri-ciri kewujudan yang bersifat fizikal. Tidak ada ciri-ciri wujud seperti boleh diisyaratkan, tidak ada tempat yang spesifik, tidak ada sifat yang spesifik. Jadi Tuhan tu hanya ada sahaja. Yang disebut sebagai intelligible being. Kewujudan yang hanya boleh dicapai oleh akal tapi tidak boleh dicapai oleh panca indera dan kefahaman akal ataupun imaginary. Maksudnya apa yang kita tengok, kita experience. Jadi sebab itu dia penafikan Tuhan tidak boleh dilihat, Tuhan tidak bercakap, Tuhan tidak mendengar, tidak apa, tidak. Semuanya tidak. Ya. So ahli sunnah wal jamaah, prinsip kita jelas. Bahawa as long as Tuhan itu ada, maka akal yang sejahtera, akal yang waras, akal yang logik mengatakan dia mestilah ada as-sifat al-thubutiyah. Sifat-sifat positif. Ya, sifat-sifat yang mengesahkan kewujudannya, keberadaannya. Ya. Kita kata apa? Attributes that confirm his existence. Concrete extramental existence. Kan? Itu akidah ahli sunnah wal jamaah sesuai dengan fitrah. Dan di antara perkara yang agak melucukan, golongan ahli kalam mengakui. Dia kata kalau di antara pembujahan yang diberi kepada ahli kalam, kalau akidah kamu betul, hai ahli kalam, kenapa Al-Quran dan Sunnah tidak turun? Seperti akidah kamu, mengajar Tuhan tak bertempat, tidak itu, tidak ini. Bahkan sebaliknya, Al-Quran turun memberikan apa yang kamu namakan sebagai waham. Memberikan gambaran seolah-olah, pinjam bahasa mereka lah, seolah-olah yang Tuhan ini ada tempat, Tuhan ini ada sekian. Kenapa ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Nabi bersifat seperti yang kamu sifatkan sebagai muhimun, memberi waham, memberi sangkaan, litashwih. Why? Kenapa? Sebahagian giant, gergasi ahli kalam memberi jawapan. Dia kata, kerana kalau orang awam diceritakan kepada mereka Tuhan itu seperti yang disebutkan oleh kami, tidak ada tempat, tidak ada arah, tidak ada itu, tidak ada ini, maka yang segera dipahami oleh orang awam bahawa Tuhan itu adalah tidak ada. Membawa kepada atheism. Subhanallah.
Ini jawapan yang diberikan oleh tokoh-tokoh besar. Di antaranya Abu Hamid Al-Ghazali. Di antaranya disebut oleh Al-Amidi. Bahkan Fakhr Razi. Dan Ibn Sina. Ibn Rushd Al-Hafid. Ini tokoh yang mewakili ilmu kalam dan falsafah. Mereka mengaku bahawa kalau diajarkan kepada orang awam akidah yang macam mereka ajak, natijahnya pada pendapat fitrah orang awam ialah Tuhan tidak ada. Sebab itu kemudiannya Ar-Razi terpaksa menukilkan satu perkataan yang kita pun tak tahu sahih dan tidak sahih, yang kononnya disebut oleh Aristoteles bahawa siapa yang nak belajar ilmu ketuhanan kena cari fitrah yang baru. Tak boleh guna fitrah asal yang Tuhan telah cipta. Ini adalah bercanggah dengan firman Allah Ta'ala yang melarang kita menukar fitrah yang dia ciptakan. فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم. Tuhan larang kita ubah. Dia pun suruh ubah. Bukan sekadar ubah, buat fitrah baru. Nas'alullah al-afiyah. Kenapa nak membolehkan orang itu faham konsep yang mereka bawa yang bercanggah dengan common sense. Bercanggah dengan fitrah asal manusia yang dicipta oleh Tuhan Azza wa Jalla. Ini kita kena faham. Ya. Jadi didatangkan teori-teori yang pelik-pelik. Ya. Untuk mempropagandakan pandangan akidah yang bercanggah dengan fitrah ini. So itu sebab yang pertama, bahawa tidak secara fitrahnya apa yang wujud mestilah ada. Mestilah ada sifat yang hakiki, sifat subuti, sifat positif. Ya. Yang kedua, adalah mustahil, tidak masuk akal, tidak waras untuk sesuatu benda yang wujud itu berhimpun padanya dua benda yang kontradik atau terangkat daripadanya dua benda yang berlawanan. Sesuatu benda wujud dengan tidak wujud. Wujud dengan Allah wujud. Exist and non-exist. Ini salah satu. Dia tak boleh ada satu benda, dia wujud pun tidak, tak wujud pun tidak. No, dia ada dua saja. Sama ada hidup atau tidak hidup. Hidup dengan mati. Satu benda kalau dia hidup, hidup. Kalau dia mati, mati. Dia tak boleh. Benda ni hidup pun tidak, mati pun tidak. Kan? So di sana ada sifat yang ada dia punya naqaiqnya. Dia ada dia punya lawan dia. Dia punya kontradik dia. Yang mana kalau sesuatu itu yang memang wujud hakiki tidak bersifat dengan belah A, dia akan bersifat dengan belah B. Kalau kita kata Tuhan tidak mendengar, jawapannya Tuhan ialah sama dengan makna tidak mendengar ialah pekak. Dan pekak ini sifat cacat, sifat buruk. Bahkan tidak mendengar itu sendiri adalah kekurangan. Kerana benda yang mendengar lebih sempurna daripada yang tidak mendengar. Ya. Kita kata dinding. Dinding tidak mendengar. Pasal dia memang tidak ada menerima sifat pendengaran. Tapi kita kata dibanding dinding dengan orang pekak, mana lagi mulia? Orang pekak lebih mulia daripada dinding. Pasal apa?
Pasal orang pekak, dia boleh dirawat dan menyebabkan dia boleh dengar. Dia menerima pendengaran. Dia ada kemungkinan untuk bersifat dengan mendengar. Cuma disebabkan datang pada dia penghalang-penghalang, kecacatan, maka dia hilang pendengaran. Ya? Tapi kalau dirawat, dihilangkan penghalang tadi, dia boleh mendengar. Ya? Dibanding dengan dinding yang memang tak boleh mendengar langsung. Kan? Benda yang tidak ada dengan benda yang mustahil ada. Ada benda, dia tak ada, tapi dia boleh ada. Dengan benda yang mustahil ada. Mustahil lebih teruk. Dibanding dengan benda yang pada akal, boleh ada walaupun dia tak ada. Allah Subhanahu wa taala walillahil mathalul a'la. Allah baginya kesempurnaan yang tertinggi. Kesempurnaan yang tertinggi maknanya Allah mendengar, Allah melihat, Allah berkata-kata, Allah berilmu, Allah hidup, Allah ada hikmah, berhikmah, Allah maha berkuasa, maha berkehendak, maha rahmat. Karena kalau Tuhan tidak rahmat, mana Tuhan zalim, tidak adil. Kan? Itu saja. Mana ada pilihan yang ketiga. Kita tak boleh kata Tuhan tidak ada sifat rahmat dan tidak juga tidak rahmat. Tak. Kalau dia tidak rahmat, makna kata, satu makna dengan dia adalah, dan senang kata, jahat lah. Ya. Mana kata, dia jahat lah. Kan kalau kata Tuhan tidak rahmat, dia tak mungkin you kata Tuhan tidak rahmat tapi dia juga tidak jahat. Mana boleh? Tak logik kan? Maka kalau kita nafikan daripada Allah sifat-sifat kesempurnaannya ini, konsekuensinya tidak ada pilihan yang lain, melainkan you akan menisbahkan kepada Tuhan sifat cacat, sifat celah. Sedangkan ini bercanggah dengan logik akal bahawa Tuhan adalah kewujudan yang paling sempurna. Itu adalah ciri-ciri Tuhan. Tuhan wujudnya adalah kewujudan yang paling sempurna. Kewujudan yang paling indah. Walillahil asma'ul husna. Nama-namanya adalah nama yang paling indah. Walahul mathalul a'la. Baginya lah sifat-sifat yang tertinggi. Ya? Itu adalah logik, itu adalah fitrah. Menafikan sifat-sifat kesempurnaan Tuhan bermakna you menisbahkan kekurangan kepada Tuhan. You mungkin boleh berfalsafah kena kiri kanan, tapi itu tidak dapat mengubah realiti, tidak mengubah common sense, tidak mengubah fitrah asli yang Tuhan jadikan pada kita, bahawa you telah mencela Tuhan. Orang Kristian menisbahkan kepada Allah anak dan mereka memberi pelbagai reason yang menunjukkan dengan menisbahkan anak itu adalah satu sifat mulia bagi mereka. Of course, kalau mereka anggap anak adalah satu benda kekurangan bagi Tuhan, dia takkan sebut Tuhan ada anak. Tapi mereka menyangka bahawa mempunyai anak adalah satu yang okey bagi Tuhan. Tetapi Allah Ta'ala kata, syatamani ibnu Adam. Anak Adam mencela aku. Macam mana anak Adam mencela aku? Dia kata aku ada anak. Sedangkan tidak patut aku ada anak. Ha? Itu adalah celaan. Itu realitinya. Menisbahkan anak pada Tuhan adalah pencelaan. Walaupun engkau bolehlah berfalsafah macam mana sekalipun, itu engkau, tapi tidak mengubah realiti, hakikat sebenar. Hakikat sebenar bahawa dengan you menisbahkan kepada Tuhan anak, you telah mencela Tuhan. Sama juga golongan Jahmiyah, hampa dengan menafikan sifat-sifat ini, hakikatnya hampa telah menisbahkan kekurangan dan aib kepada Allah Azza wa Jalla. Na'udzubillahi min dzalik. Sedangkan Allah laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Jadi itu yang dapat kita ambil untuk sesi kali ini. InsyaAllah kita akan sambung lagi dua sebab kenapa kita perlu dan wajib mengisbatkan sifat Allah Subhanahu wa taala ini. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka
wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.